Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan laporan tugasan tentang 2 buah rumah penginapan di negeri Selangor. Bagi latar belakang Al-Azhari Homestay, pemilik homestay tersebut ialah Muhammad Faiz bin Azhari, anak pertama daripada 3 adik-beradik yang berasal dari Petaling Jaya. Beliau bekerja sebagai juru audit di Puchong semasa menjalani ijazah sarjana muda pentadbiran peniaga dalam pengurusan sumber manusia. Dia membantu keluarga menjalankan perniagaan keluarga terutamanya homestay yang dibangunkan oleh ibu bapanya. Nama homestay itu ialah Al-Azhari yang berasal daripada nama ibu bapanya sendiri iaitu Azhari dan Mulyani. Lokasi homestay adalah di Petaling Jaya, Selangor. Beliau mula mengendali homestay pada 2010, namun pada 2018 berlakunya bencana akibat lintas kebakaran. Oleh itu, homestay tersebut beroperasi semula untuk penginapan pada 2019. Bagi latar belakang Alami Homestay pula, Alami Homestay mula beroperasi pada 2020. Nama homestay asli berasal dari nama ibunya. Nama pemilik homestay ialah Noni Zaha dari Kelantan. Pemilik melancong ke Selangor dan pengikuti suaminya. Kemudian terus menetap di Selangor sejak 2007. Lokasi homestay itu di Taman Medan Petaling Jaya, Selangor. Untuk Al-Azhari Homestay bahagian persekitaran pemasaran, yang pertama, Micro Environment Force. Beliau menerima banyak cabaran daripada pesaing yang lain yang turut menjalankan homestay di kawasan itu. Walaupun dia mengusahakan homestay dari kekangan pencemaran bunyi kerana homestay tersebut berdekatan dengan stesen KTM. Namun biasanya pelanggan masih selesa kerana bunyi KTM tidak sekuat dahulu. Kedua, Micro Environment Force. Beliau sentiasa berniaga dan melakukan sesuatu dalam menjalankan operasi untuk mengetahui pelbagai faktor yang menentang seperti faktor dalaman dan luaran. Dari segi ekonomi, bagi kawasan homestay, homestay mempunyai kawasan yang berhampiran dengan pelbagai sumber seperti restoran, hiburan dan pasar raya. Bagi bahagian sosial, kawasan homestay mempunyai kejiranan yang mesra maupun ramah. Yang terakhir, environment analysis. Dia tidak mempunyai pekerja untuk menjalankan perniagaan homestay. Pemilik hanya membantu keluarga terutamanya ibu bapa dan adik-beradik. Keluarga mereka mempunyai peranan dan cara tersendiri untuk menenangi dan mengatasi masalah yang dihadapi serta mereka menyelesaikan masalah bersama. Beliau telah dilatih sejak kecil untuk menjadikan kuat dari segi fizikal dan mental bagi menimba ilmu dan pengalaman untuk menambah baik yang berkesan. Untuk persekitaran pemasaran bagi Alami Homestay pula, yang pertama, Micro Environment Force. Semasa operasi, mereka menghadapi pelbagai cabaran seperti COVID-19. Beliau sukar untuk mendapatkan pelanggan kerana COVID-19. Ia mempunyai banyak kesan termasuk sumber pendapatan mereka disekat. Selepas PKP, mereka menghadapi bencana banjir yang menyebabkan banyak kerugian dan kerosakan pada perabot dan harta benda. Selain itu, apabila mereka mempunyai pelanggan untuk menempah homestay, pemilik sentiasa melalui pelbagai alasan seperti pelanggan yang cerewet dan pembatalan penginap dalam beberapa minit sebelum mendaftar masuk. Kawasan homestay mempunyai persaingan termasuk kecantikan dan harga. Yang kedua, Micro Environment Force. Homestay yang mempunyai faktor ekonomi terbaik ialah Alami Homestay. Ia terletak berhampiran tarikan Pelancong, Sunway Legu dan Sunway Piramid. Sunway Legu merupakan kawasan tarikan berlancong utama kerana taman tema tersebut mempunyai taman permainan yang unik. Dan Sunway Piramid pula merupakan pusat melibelah. Selain itu, homestay ini juga berdekatan dengan Universiti Malaya. Dengan itu, milik homestay berpeluang mendapat pelanggan sekiranya Universiti Malaya mengadakan program convo. Alami Homestay dikelilingi oleh Pawang Sampuri Flat. Dengan itu, pelanggan sering mencari homestay untuk bertemu dengan kenalan dan rakan-rakannya. Yang terakhir, environment analysis. Pemilik sentiasa menerima komen positif daripada pelanggan apabila memberi cadangan dan membuat penambahbaikan terhadap homestay. Selain itu, apabila pelanggan ingin mendaftar keluar, pemilik sentiasa bertanya tentang kekurangan homestay supaya pemilik menyedari kelemahan dan cuba menaik taraf pada bila-bila masa.
Pemilik tidak mempunyai pekerja dalam operasi homestay. Pemilik menggunakan tenaga sendiri untuk melakukan pembersihan dan penyediaan untuk pelanggan. Bagi homestay alami, pemilik homestay alami tidak menggunakan maklumat demografi seperti umur, pendapatan, jantina, saiz keluarga, agama dan bangsa dalam mempromosikan homestay ini. Ia terbuka kepada semua golongan untuk menginap di homestay ini. Selain itu, pemilik homestay alami memilih homestay di kawasan tersebut kerana kawasan yang berhampiran dengan homestay ini merupakan kawasan rumah pangsa dan rumah kecil yang sukar menerima tetamu selain daripada keluarga sendiri. Jadi, pelanggan akan mencari homestay berdekatan setiap kali mereka mempunyai majlis pada waktu itu. Tambahan pula, pengalaman pelanggan yang dikongsi oleh pemilik homestay alami adalah tingkah laku pelanggan. Oleh itu, pemilik homestay perlu mengetahui kehendak dan kemahuan pelanggan. Seterusnya adalah homestay liazari. Homestay liazari perlu mengenal pasti keanjalan permintaan seperti umur, saiz keluarga, jantina, agama dan sebagainya dalam mempromosikan homestay mereka. Selain itu, segmen pasaran membolehkan pemilik homestay liazari menyasarkan kategori pengguna yang berbeza yang melihat nilai penuh produk dan perkhidmatan tertentu secara berbeza antara satu sama lain. Homestay liazari merupakan sebuah homestay yang terletak di kawasan yang strategik. Pelbagai jenis kedai makan dengan pelbagai jenis makanan boleh didapati di kawasan homestay itu. Oleh itu, pelanggan lebih suka menginap di homestay liazari ini. Setiap homestay disokong oleh pelbagai perkhidmatan sokongan. Contohnya, homestay alami dan homestay liazari. Bagi homestay alami, selalunya pelanggan mengharapkan perkhidmatan ini dan akan menolak produk ketara jika ia tidak tersedia. Oleh itu, pemilik homestay alami perlu menyediakan pelbagai jenis kemudahan untuk pelanggan. Sebagai contoh, homestay alami adalah homestay yang berhampiran dengan banyak tempat. Homestay alami yang berhampiran dengan bandar dan mempunyai banyak kemudahan yang disediakan kepada pelanggan yang datang menginap di sana. Antara homestay ini mempunyai ruang tamu yang sangat luas, mempunyai 4 bilik dan homestay ini berhadapan dengan taman permainan. Selain itu, produk teras yang disediakan oleh homestay liazari kepada pelanggan adalah penginapan. Homestay liazari telah ditetapkan untuk menyumbang keselesaan tertinggi kepada pelanggan dengan bantuan pelbagai jenis kemudahan homestay. Homestay ini berhampiran dengan banyak tempat seperti pusat membeli belah, tempat melakukan aktiviti lasak dan pelbagai jenis kedai makanan yang menarik. Homestay liazari adalah homestay yang mempunyai tarikan yang luar biasa. Namun begitu, ada pelanggan sangat mengambil berat tentang makanan dan kemudahan akses. Kawasan homestay liazari juga padat dengan kedai makanan terdekat. Oleh itu, pelanggan hanya perlu memilih jenis makanan dan kedai yang mereka mahukan. Tambahan pula, kemudahan awam juga memberikan sokongan kepada pelanggan. Pelanggan tidak perlu memandu kereta sendiri untuk pergi ke sesuatu tempat. Antara kemudahan awam yang terdapat di kawasan homestay liazari ialah transit aliran ringan ataupun LRT, sistem rel komputer atau KTM, bas percuma untuk mengelilingi Petaling Jaya, Grab, teksi dan banyak lagi. Faktor dalaman yang mempengaruhi penetapan harga pula adalah pemilik homestay mengenakan harga yang meliputi semua kos untuk menghasilkan, mengedar dan menjual produk serta memberikan kadar pulangan yang adil untuk usaha dan risikonya. Pembinaan homestay pada kos yang lebih rendah pula boleh menetapkan harga yang lebih rendah. Seterusnya akan menghasilkan jualan dan keuntungan yang lebih besar. Seterusnya, pengurusan mesti memutuskan siapa dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Pemilik homestay mengendalikan harga dalam pelbagai cara. Dalam syarikat kecil, harga adalah selalunya ditetapkan oleh pengurusan atasan dan bukannya oleh jabatan pemasaran atau jualan. Dalam syarikat besar, penetapan harga biasanya dikendalikan oleh pengurus bahagian atas barisan produk. Walaupun begitu, pemilik homestay menetapkan objektif dan dasar penetapan harga dan meluluskan harga yang dicadangkan pengurusan peringkat rendah atau jualan.
Seterusnya, faktor luaran yang mempengaruhi keputusan penetapan harga homestay adalah kos dan harga pesaing serta kemungkinan reaksi pesaing terhadap pergerakan harga homestay itu sendiri. Pengguna yang mempertimbangkan untuk membeli perkhidmatan sewa homestay akan menilai harga dan nilai homestay tersebut berbanding dengan harga dan nilai standard perkhidmatan yang dibuat oleh pesaing sekitar. Jika pemilik homestay mengikut strategi harga tinggi, margin tinggi, boleh jadi akan menarik persaingan. Harga rendah, strategi margin rendah bagaimanapun mungkin menghentikan pesaing atau menolak mereka keluar dari pasaran. Keadaan ekonomi juga boleh memberi kesan yang kuat terhadap strategi harga. Faktor ekonomi seperti kemelesetan, inflasi dan kadar faedah mempengaruhi keputusan penetapan harga kerana ia mempengaruhi kedua-dua kos pengeluaran produk dan persepsi pengguna terhadap harga dan nilai sesuatu produk. Kerajaan adalah satu lagi pengaruh luar yang penting terhadap harga keputusan. Saluran pengedaran mewakili pelbagai cara untuk menjual atau memasarkan perniagaan produk pemilik. Pemilik homestay perlu mempunyai kehadiran berbilang saluran untuk memaksimumkan peluang jualan dan kehadiran jenama mereka dan untuk meminimkan risiko. Terdapat perisian pengendali penginapan khusus yang boleh membantu menguruskan beban kerja ini dengan lebih cekap. Pada masa yang sama, bergantung kepada saiz perniagaan dan sumber yang tersedia, mungkin satu kesilapan untuk menyebarkan perkhidmatan terlalu tipis ke atas terlalu banyak saluran. Namun begitu, pemilik homestay tersebut memilih saluran pengedaran yang terbaik untuk perniagaan perlu dilakukan dengan teliti. Secara umumnya, pemilik homestay boleh membahagikan pengedaran ke 3 kategori utama iaitu saluran dalam talian, strategi perkongsian dan saluran luar talian. Pemilik homestay memilih yang strategi perkongsian sebagai pengedar mereka. Pemilik homestay bekerjasama dengan kenalan seperti rakan dan ahli keluarga untuk menjual perkhidmatan penginapan mereka kerana ini adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan jualan mereka. Bekerja secara langsung dengan ramai orang akan membolehkan pelawat mengetahui dan menempah dengan pemilik secara langsung apabila kenalan pemilik homestay dikongsi pada aplikasi dalam talian seperti aplikasi WhatsApp. Membina hubungan dengan mereka akan membantu memperkenalkan nama produk kepada orang ramai tanpa memerlukan pemilik mengeluarkan sejumlah kos untuk membayar perkhidmatan periklanan seperti yang ditawarkan oleh ejen pelancongan dalam talian, laman web yang biasanya akan mengenakan komisen jualan. Pemilik homestay juga menetapkan harga berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing mereka melalui aplikasi Facebook. Bagi strategi promosi Alami Homestay ialah Puan Nurnizaha mempromosikan Alami Homestay dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan memuat naik homestaynya ke Trivago. Dia memilih untuk menggunakan platform Trivago kerana Trivago ialah salah satu hotel meta search terbesar dan paling berfaedah di dunia. Puan Nurnizaha turut mempromosikan homestaynya itu melalui saudara mara dan rakan-rakannya. Bagi Liazari Homestay pula ialah Encik Faiz mempromosikan homestaynya dengan menggunakan media sosial iaitu aplikasi WhatsApp. Dalam aplikasi tersebut, Encik Faiz sentiasa membuat status tentang homestaynya seperti kedatangan pelanggan, maklum balas pelanggan dan memaparkan tempahan bilik daripada pelanggan dan banyak lagi. Definisi kualitatif ialah data kualitatif menerangkan kualiti atau ciri. Ia dikumpul menggunakan soal selidik, temu bual atau pemerhatian dan kerap muncul dalam bentuk naratif. Kekuatan kualitatif ialah semua masalah dan topik dibincangkan di bawah penyelidikan ini secara terperinci.
Kaedah ini memberi tumpuan utama kepada kumpulan kecil yang akhirnya tidak memerlukan lebih banyak perbelanjaan jika dibandingkan dengan penyelidikan kuantitatif. Kelemahan kualitatif pula ialah membandingkan data dikumpul untuk kumpulan kecil yang mana andaian tidak boleh dibuat di luar kumpulan kecil. Ia menjadikan sukar untuk menunjukkan, mengekalkan dan menilai ketegaran data. Pengumpulan data. Kami memilih untuk menemubual Puan Nur Nina Zahar dengan Encik Faiz melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, mereka berada di luar negeri, jadi kami terpaksa berhubung dengan mereka melalui aplikasi WhatsApp sahaja tanpa bersua muka. Mereka sangat baik walaupun kami hanya menemubual mereka tanpa bersemuka. Puan Nur Nina Zahar dengan Encik Faiz sangat teruja apabila kami ingin menemubual tentang homestay mereka kerana dengan temuduga ini, mereka dapat mengembangkan lagi homestay tersebut ke seluruh negara. Mereka juga berharap kami dapat menggunakan maklumat yang diberikan dengan sebaik mungkin dan berterima kasih kepada kami kerana memilih Alami Homestay dan Liazari Homestay untuk dijadikan maklumat tugasan kami. Chapter 4, Result and Finding. Menurut apa yang telah dikumpulkan, kami berpendapat untuk merumuskan bahawa Homestay Liazari adalah contoh yang terbaik dalam menunjukkan kebaikan segmentasi untuk mengembangkan produk atau homestay ke pasaran baru. Homestay Liazari menggunakan 3 daripada 4 asas segmentasi pasaran dalam operasi homestay mereka. Mereka menggunakan segmentasi geografi, psikografik dan tingkah laku atau lebih dikenali sebagai behavioral segmentations. Salah satu contoh segmentasi pasaran yang digunakan oleh Homestay Liazari ialah segmentasi tingkah laku di mana mereka sentiasa mementingkan keselesaan pelanggan dengan mencipta peti aduan ataupun box chats untuk mendapatkan maklum balas pelanggan. Manakala Alami Homestay tidak menggunakan sepenuhnya asas segmentasi pasaran di mana pemilik hanya menggunakan segmentasi geografi dan tingkah laku segmentasi dalam operasi homestay mereka. Apakah 4P yang digunakan oleh kedua-dua homestay? Yang pertama ialah produk. Homestay Liazari diwujudkan dengan matlamat untuk memberikan keselesaan optimum kepada tetamu, di mana homestay ini terletak berhampiran dengan pusat membeli belah, runcit dan restoran yang memudahkan pelanggan mencari makanan. Manakala homestay Alami terletak di lokasi yang selesa di mana ia berdekatan dengan institusi pengajian awam IPTA dan kemudahan lain. Yang kedua ialah price. Jika dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh kedua-dua homestay, Homestay Alami memutuskan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi berbanding Homestay Liazari walaupun faktor harga mereka adalah sama, di mana mereka melihat kepada saiz rumah untuk penetapan harga semalaman. Yang ketiga ialah promotions. Liazari Homestay memutuskan untuk mempromosikan homestay mereka menggunakan WhatsApp di mana rakan-rakan memajukan dan berkongsi gambar-gambar homestay mereka ke dalam grup WhatsApp. Manakala Homestay Alami mempromosikan homestay mereka menggunakan media sosial iaitu Facebook untuk memuat naik gambar yang cantik dan menarik. Berdasarkan perbandingan ini, dapat kita lihat bahawa Homestay Alami menggunakan strategi yang lebih baik untuk mengiklankan homestay mereka dengan menggunakan pemasaran Facebook. Yang keempat ialah place. Kedua-dua homestay terletak di lokasi yang sama iaitu Petaling Jaya di mana tempat ini menjadi tumpuan penduduk. Tetapi apa yang membezakan kedua-dua homestay ini ialah Homestay Liazari menerima tempahan melalui panggilan telefon atau secara bersemuka kerana mereka tidak mempunyai laman web talian. Manakala Alami Homestay mempunyai laman web yang tersendiri yang menyenaraikan semua maklumat tentang homestay mereka. Daripada perbandingan ini, dapat kita lihat bahawa homestay Alami lebih mudah dihubungi dan dikunjungi dan mereka juga mempunyai banyak kemudahan dari segi aktiviti dan pemasaran. Chapter 5, Strategy Recommendation. Strategy recommendation are complex machine learning models that dictate the logic behind various approaches to product recommendation. Powered by several algorithmic decisions, these recommendation strategies analyze, learn and discover pattern in user
product and contextual data present every user with a personalized experience. They determine which products are included in the experience. Here are 6 strategy recommendations I want to share. First, offering loyalty programs such as promotion code. Second, giving guests a warm welcome before handing over keys. Third, sync calendar between OTA using iCalendar. Fourth, upload good pictures of your homestay. Fifth, cleanliness and maintenance must in a good condition. Last but not least, creating a theme or style. Alami Homestay is one of the most advantageous homestay as they are located near to many higher institutions, which make it as a chosen places to stay whenever any occasion are made in the institution. With all the benefits which are included in the homestay has made Alami Homestay stand out more than other competitors' homestay. Despite the struggle that they need to face such as existence of COVID-19, they still manage to survive as they are able to make use of the online channels as they are a way of attracting the potential customer. Amazingly, they use many platforms such as Trivago and Facebook as a place for them to gather the crowd for the accommodations. These platforms are good choice as it only requires minimum cost and has more potential customer compared to other channels. In conclusion, Liazari Homestay is a very convenient place to stay as it is located nearby many facilities such as the grocery stores, eateries place and has entertainment spots for those who wish to visit it. Not just that, the location is also safe as it is situated among welcoming and friendly neighborhood areas. These two factors are crucial in influencing the decision made by the customers when they are choosing a place to stay. Moreover, the host is very good in handling the customers and always tries to improve any problems that may occur while handling the stay of the guests because he also prepares a complaint box for the customers to do any complaint which can affect their stay at Liazari Homestay. This action has helped the homestay owners to always be alert of what the customer wants, and this can help their homestay to be known as a good host, which will become a free marketing tool for them.